السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah pun mula masuki kelompok yang baru dari surah Ghafir dan menuju ke penghujungnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut baginda. Melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada ayat ke-77 dan seterusnya, fasbir inna wa'dallahi haqq فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguhnya janji Allah itu benar, meskipun kami perhatikan kepadamu dengan seksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan sungguh kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada dia pula yang kami tidak ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka bila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang yang berpegang kepada perkara yang batil. Allah lah yang menjadikan haiwan ternak untukmu, sebahagian untuk kamu menaikinya dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat lain padanya, dan agar kamu mencapai satu keperluan dan tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan menaikinya dan dengan mengendarai binatang-binatang tersebut, dan di atas kapal-kapal mereka diangkut. Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang masih kamu ingkari. Tuan-tuan yang rahmati dikasihi sekalian, Allah memberitahu kita dalam ayat yang ke-78 tentang perutusan rasul-rasulnya, Nabi dengan Rasul. Nabi dan Rasul, ada beza di antara Nabi dengan Rasul, kata para ulama usul. Apa beza di antara Nabi dan Rasul? Rasul adalah Nabi yang Allah SWT berikan kepadanya satu syariat baru, syariat yang mana dia kena laksanakan. Manakala seorang Nabi, kerjanya adalah mengisbatkan, meneruskan syariat Nabi yang terdahulu. Allahu a'lam, ada berbagai tafsiran di situ. Para pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam ayat yang ke-78 ini Allah memberitahu kita, ada di antara para Nabi ini yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi bawa kepada kita dalam bentuk hadis, merupakan wahyu daripada Allah, ataupun memang Allah sebut namanya dalam Quran, seperti yang kita baca dalam surah Al-Anbiya yang lalu, nama-nama mereka. Nama 25 ini yang kita hafal. Ada anak belajar di peringkat kafah, solar, rendah dan sebagainya, itu adalah yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Tapi ada juga Nabi yang tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi pun tidak tahu. Itu sebab kalau kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Atiyah, nama tafsir ini Al-Muharrar Wajiz, baik sekali untuk ditelaah oleh para asatidzah untuk membincangkan ilmu tafsir. Kita kena baca Al-Muharrar Wajiz oleh Ibn Atiyah ini. Ada riwayat, contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Inna Allah azza wa jalla ba'atha 8,000 rasul. Sebenarnya Allah SWT pernah membangkitkan sebanyak 8,000 orang rasul. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pula, ba'athallahu 4,000 nabi. Allah telah mengutuskan 4,000 orang nabi.
Nabi Rasul ni seperti disebut para ulama usul ada perbezaannya, disebut istilahnya. Siapa Salman Al-Farisi ni tuan-tuan? Menarik untuk kita bentangkan riwayat hidup beliau, sahabat Nabi yang unggul ini, kerana dia melalui pengalaman yang menarik dalam usahanya untuk masuk Islam. Kalau tuan ada peluang, bacalah sebuah kitab yang ditulis oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Kitab Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni mengisahkan tentang perjalanan salafus salih, para sahabat, para ulama, para tabi'in. Baca sebelum tidur, wajibkan diri untuk baca satu muka surat, kalau tak mampu satu chapter, dan terangkan kepada anak-anak, dan cuba amalkan perangai, tabiat, karakter ahli-ahli syurga yang ada dalam buku ini. Semuanya mencontohi Rasulullah SAW, Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Kitab kecil, kalau kita baca dalam masa sebulan, Masya Allah akan sempurna. Tapi nurnya, Masya Allah. Cuba kita bayangkan kalau kita mencorakkan kehidupan anak-anak kita sebelum tidur setiap malam mendengar kisah-kisah salafus saleh ini. Kisah Salman Al-Farisi ini seorang yang membawakan pandangan daripada ayat, mentafsirkan ayat ini, bahawasanya Allah pernah membangkitkan 4,000 orang Nabi, yang sebenarnya pandangan yang lain mengatakan lebih daripada sampai 124,000 orang Nabi. Kisah Salman Al-Farisi ini menarik tuan-tuan. Beliau adalah seorang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Bapanya seorang pemuka terkenal agama Majusi, orang Parsi. Bapanya pernah berkata, bapanya penjaga biara orang menyembah api ni pergi ke rumah bapak dia jadi imam kat situ. Bapak dia kata, Salman, jagalah biara ni, hari ni ayah ada kerja. Dia nak pergi ke biara tersebut, dia lalu tengok ada satu gereja, kanisah. Zaman itu belum ada Islam lagi. Dia kagum melihat cara peribadatan orang Kristian. Jumpa dengan ayah dia, dia kata, ya, tadi dalam perjalanan pergi ke biara ayah ni, saya tengok ada gereja ya, ada orang Kristian beribadah. Saya sempat berkenalan dengan father di situ, dia punya ketua agama. Nampaknya jelas apa yang dikhabarkan kepada saya tentang Tuhan. Buat apa kita sembah api ni ya? Ayah dia menjadi tercengang dan bingung, bagaimana anak aku pula akan murtad daripada agama Parsi ini, agama Zradasht, agama menyembah api. Lalu ayah dia telah kurung dia. Mula ayah ini engkau tak boleh keluar, diikat di rantai. Dengan takdir Allah SWT, dia boleh melepaskan diri. Dia berjumpa dengan pemuka agama Kristian itu dan dia pun menjadi anak muridnya. Dia kata, tolonglah bawa saya pergi jauh daripada sini. Mana asal-usul agama ni? Ditunjukkan negara Syam. Dia pergi ke Syam, iaitu Syria, dari Parsi, dari Iraq. Tuan-tuan ini boleh kat Allah sekalian, dia berada di negara Syam. Kisahnya menarik. Duduk dekat father ini, dipanggil Oskov. Oskov ni pemimpin gereja tersebut. Dia pun nak belajar tentang Nasrani, Kristian. Masa tu belum ada Islam. Dia pun duduk beriltizam, berguru, menjadi murid, hamba kepada pemuka gereja ini. Ternyata dia melihat dia berkata satu, berkata lain, bikinnya lain. Cakap tak serupa bikin. Depan orang yang mengadu kepadanya segala urusan dunia, diberitahu dengan lemah lembut, diminta duit dengan sebab nak doa pada Tuhan kena ada duit. Rupa-rupanya dia padri ni seorang yang korup. Habis dikebasnya dia orang ramai itu bukan letak pada gereja, dia yang kaya raya. Dia simpan di satu tempat. Salman memerhatikan benda ni. Emas, perak penuh pada waktu itu. Itulah transaksi kewangan, perjalanan kehidupan mereka. Bila padri ni mati, Salman membongkarkan cerita sebenar bahawa padri ini seorang yang penipu. Orang semua tidak percaya. Akhirnya semua orang Kristian didedahkan perkara sebenar, ditunjukkan bukti tempat penyimpanan hartanya yang banyak, hasil dia menjadi padri dahulu, barulah mereka yakin. Disalibnya mayat si mati padri ini. Kemudian dia pun mencari lagi tempat untuk belajar. Dia yakin agama Kristian lebih baik daripada agama Parsi. Dia telah menjauhkan diri dari keluarganya. Tuan-tuan, menarik dah tuan-tuan kisah ni. Kalaulah ada di kalangan produser filem Muslim boleh gambarkan, boleh bawa cerita ni, ramai orang boleh masuk Islam tuan-tuan. Daripada bawa cerita-cerita jangan pandang ke belakang, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita tidak berpijak ke bumi yang nyata. Ini tanggungjawab tuan-tuan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu akhirnya bertemulah dengan padri yang kedua, dan didapati di Mosul ini, di Iraq. Balik semula ke Iraq, belajar pula dengan padri yang kedua. Ternyata padri yang kedua ni merupakan seorang yang saleh, seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat benar kata-kata, menepati segala tindak tanduknya. Tapi kehidupannya tidak lama dengan padri ini, bergurunya tidak lama kerana padri itu mati. Tapi sebelum dia mati, dia sempat bertanya, wahai tuan guru,
tunjukkan saya siapa yang saya akan belajar dengannya selepas ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, belajar dia pula dengan padri yang kedua. Pergi pula pada padri yang kedua. Dan di tempat yang namanya Nasibiyin ni, akhirnya dia dapat belajar dengan padri yang kedua. Dan padri yang kedua ni nampaknya pun saleh macam padri yang pertama. Tapi sebelum padri ni mati, dia nampaknya duduk pun tidak lama dengan padri-padri tua yang sudah pun senior ini. Dia diperkenalkan dengan padri yang berikutnya, yang keberapa dah? 1, 2, 3, yang keempat. Di Amuriah pula. Pergilah ke sana anakku, aku akan mati tidak lama lagi. Dia pun pergilah kepada padri yang keempat di Amuriah. Dan di Amuriah ni merupakan seorang yang saleh juga seperti dua temannya sebelum itu. Dan dia berjaya belajar daripadanya. Dan sebelum padri yang di Amuriah ni mati pula, dia sempat pesan kepada Salman, wahai Salman anakku, aku cinta padamu. Sebenarnya agama Kristian yang kau anuti sekarang telah berakhir. Kerana selepas ini akan keluar seorang Nabi dari kalangan orang Arab. Dia membawa agama Nabi Ibrahim, memperbaharui agama Kristian yang ada pada hari ini, dan kau ikutlah dia. Tanda tempat itu keluarnya Nabi, tempat tersebut banyak pokok korma. Ila ardin zati nakhl, pergilah ke tempat yang banyak pokok korma itu. Itu petunjuknya, landmarknya. Itu dia punya antara ma'alimnya. Kau pergi ke sana, kamu akan tahu itulah tempat keluarnya Nabi. Aku tak nak spesifik dengan kau pun, aku pun tidak ada maklumat yang tepat. Akhirnya tuan dimuliakan Allah sekalian, Salman pun merantau lagi dalam perjalanan, menumpang satu kafilah dengan harapan dibawanya pergi ke negara orang Arab yang dia tidak pernah jumpa sebelum itu. Duduknya di Parsi, duduknya di Mausil, duduknya di Nasibiyin, duduknya di Amuriah, tak sempat berjumpa. Tuan dimuliakan Allah sekalian, akhir sekali masa itu Syam pun belum lagi di kalangan masuk di bawah bangsa yang bercakap dengan bahasa Arab. Akhirnya beliau pun dibawa pergi dalam perjalanan. Malangnya kafilah tersebut telah melakukan tipu daya hela kepadanya. Mereka telah pun menggarinya, mengikatnya, dan akhirnya menjual. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kafilah ini menangkap Salman. Salman ni badannya tegap, tinggi, dia orang Parsi. Tangkap, diikat, akhirnya jadi hamba pula dah. Tak memasal tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kerana dia percaya kepada kafilah tersebut. Dia sangkanya mereka baik. Ghajaru bi wa ba'uni li rajulin minal yahud. Dan akhirnya aku pun dijual. Jatuhlah jualan tersebut ke tangan seorang Yahudi. Tuan-tuan, jauh perjalanan dapat Islam. Nampak tak? Senang ke tuan-tuan nak ikut Islam ni? Kita ni Islam baka tuan-tuan. Kita telah mendapat Islam tanpa kita pohon kepada Allah SWT. Lahirnya kita sebagai seorang Islam. Masya Allah. Syukur ke tidak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada peluang, bacalah buku yang bertajuk Dari Penjara Taliban kepada Islam. Dari Penjara Taliban kepada Islam. Buku yang penuh dengan color, dengan warna ni. Dalam tulisan seorang kafir yang masuk Islam, Hada Allah, seorang perempuan Kristian yang asalnya musuh Islam, pergi ke Afghanistan dan melihat sendiri budi baik golongan Taliban terhadapnya. Ditulis buku perjalanan memori kehidupannya ini, travelog perjalanannya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan. Baca buku ni tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham bagaimana mulianya Islam yang mereka telah anuti. Apakah kita dapat perasaan nikmat al-lazat seperti mereka? Baca buku ini, tulisan Yvonne, telah pun diterjemahkan di bawah tajuk Dari Penjara Taliban kepada Islam. Suruh anak-anak baca tuan-tuan, agar mereka memahami, menghayati Islam yang telah pun mereka dianugerahkan sejak kelahiran itu. Baca juga buku bertajuk Karangan Yusuf Islam, cerita tentang mengapa beliau meluk Islam. Buku Yusuf Islam ini juga menceritakan perjalanannya, bagaimana dipukul ombak hampir mati, berdoalah dia kepada Allah, kalau dia selamat maka dia akan masuk Islam dan Allah kurniakan kepadanya keselamatan. Ini lihat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu akhirnya dijual kepada seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Dia duduklah di Yathrib, dan di situ kelihatan banyak pokok korma, bahkan dia bekerja di kebun korma. Sehinggalah pada satu hari dia mendengar tuannya berbincang dengan jiran tentang kedatangan seorang Arab dari Mekah yang mengaku menjadi Nabi. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia sedang berada di atas pokok korma. Dia mendengar tuannya bercakap dengan jiran tentang kedatangan seorang lelaki Arab mengaku menjadi Nabi. Agaknya ini orang yang disuruh oleh Tuan Guru dahulu. Salman melompat turun dari atas pokok korma.
pokok turun yang tinggi itu lompat turun untuk bertanya lanjut pada tuannya, benarkah orang ni sudah datang? Di mana dia? Tuan-tuan, belum habis dia bertanya, satu pelempang naik ke mukanya. Kamu hamba, naik semula ke atas pokok ini. Kenapa kamu menyebut dalam perbincangan majikan kamu? Tuan-tuan, kita ni amat menyayat hati, tuan-tuan. Kalau kita ada peluang, kita bacalah kisah seperti ini. Saya amat menjadangkan tuan-tuan baca buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, karangan Ustaz Omar Muhammad Nur. Dalamnya banyak mutiara, tuan-tuan, agar kita menghayati Islam, memahaminya. Begitu juga buku Yvonne yang bertajuk Daripada Taliban kepada Islam. Moga memberi kepada kita hidayah, menguatkan hidayah yang telah dalam diri kita, umpama pokok keimanan ni, tuan-tuan, kepada anak-anak kita, agar mereka menghargai nikmat tersebut. Kenapa saya bawa kisah Salman Al-Farisi? Kerana Salman Al-Farisi ni telah belajar dari banyak rahib, banyak padri. Lantas dia mendengar dari Nabi, dia combine perkara tersebut. Dia kata, aku dengar Nabi suat dari 4,000 orang Nabi. InsyaAllah kita akan bincang perkara lanjut nanti akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.